Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal qail inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam ke atas Rasul junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada para isteri baginda, kepada seluruh ahli keluarga baginda dan juga mereka yang sentiasa mempertahankan agama dan berjuang untuk menyebarluaskan agama sehinggalah ke hari kiamatnya. Moga-moga kita pada hari ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesihatan, Allah Subhanahu wa taala kurniakan keluasan, kelapangan dan keberkatan dalam kehidupan kita pada hari ini, insya-Allah. Sahabat-sahabat, insya-Allah hari ini kita akan berkongsi berkenaan dengan satu tajuk yang biasa dan juga yang selalu diulang-ulang setiap kali menjelangnya ataupun setiap kali di hujung-hujung Ramadan, 10 terakhir Ramadan. Iaitu tajuk kita hari ini, kita akan bincang berkenaan dengan Lailatul Qadar dan juga kelebihannya. Walaupun tajuk ni memang kita biasa, rasanya suara kita okey Alhamdulillah suara kita. Okey, rasanya tajuk kita yang kita nak bincang hari ini merupakan satu benda yang dah biasa kita dengar, dah biasa kita baca, diulang-ulang, berulang-ulang kali. Walau bagaimanapun, atas dasar kita watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, atas dasar kita nak saling berwasiat untuk melakukan ataupun ke arah kebenaran, watawasaw bil sabr, dan juga supaya kita dalam keadaan sentiasa berpesan-pesan untuk melakukan ataupun saling sabar. Baik. Jadi insya-Allah atas dasar kita saling tolong-menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan saling kita tolong-menolong untuk melakukan kebaikan dan juga ketakwaan, dan kita jangan wala ta'awanu, janganlah kita saling tolong-menolong untuk melakukan perkara dosa dan juga permusuhan. Baik. Jadi insya-Allah sepanjang perkongsian kita ini kita akan bincang berkenaan beberapa perkara seputar Ramadan ataupun seputar Lailatul Qadar dan juga kelebihannya. Yang pertama insya-Allah kita akan bincang berkenaan dengan apa itu makna Lailatul Qadar. Apa yang dimaksudkan dengan Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar itu. Baik. Yang kedua insya-Allah kita akan bincang berkenaan dengan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan ataupun yang membicarakan berkenaan dengan Lailatul Qadar. Dan yang ketiga kita akan tengok beberapa kelebihan-kelebihan Lailatul Qadar, dan seterusnya kita akan tengok bagaimana kita nak mengisi ruang ataupun masa ataupun malam Lailatul Qadar, dan seterusnya kita akan buat kesimpulan secara umum, insya-Allah. Jadi sepanjang tempoh perkongsian kita ini, moga-moga sahabat-sahabat di luar sana, tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, ayah-ayah, adik-adik, kakak-kakak semua, insya-Allah kita sama-sama berada, bersiap diri untuk kita berada dalam majlis ilmu ini. Moga-moga kita ikhlaskan niat. Baik. Yang pertama insya-Allah berkenaan dengan apa yang disebut tadi ialah Lailatul Qadar. Kita nak bincang makna Lailatul Qadar, walaupun kita ni dah biasa sebut. Lidah kita daripada kecil sampai sekarang kita sentiasa sebut Lailatul Qadar, sentiasa sebut malam Al-Qadar. Ataupun dalam bahasa Melayu kita pun memang kita sebut Lailatul Qadar. Baik. Yang pertama berkenaan dengan makna dia ini, Al-Qadar ni ada beberapa makna yang
boleh kita ambil ataupun boleh kita kongsikan di sini. Baik. Yang pertama, qadar ini bermakna tahap. Makna yang pertama qadar ialah tahap. Lailah tu saya tak jelaskan secara terperinci sebab dalam bahasa Arab Lailatul Qadar gabungan dua perkataan. Pertama lailah, yang kedua qadar. Lailun dan yang qadar. Lailun maknanya malam. Kita pun guna perkataan malam, bermula daripada terbenam matahari sampailah terbitnya matahari yang berikutnya, hari yang berikutnya, itu dipanggil malam. Kemudian bila terbit matahari sehinggalah terbenam matahari, itu dipanggil siang, nahar. Baik. Oleh sebab itu bila kita sebut lailah, maknanya dia gambarkan kepada kita itu adalah malam. Kemudian bila disebut al-qadar, yang pertama, makna al-qadar yang pertama ialah apa dia? Makna yang pertama disebut tahap. Tahap kepada sesuatu. Orang Arab dia sebut apa dia? Mablaghu kulli syai'. Dia panggil tahap kepada sesuatu perkara, itu dipanggil al-qadar. Jadi bila disebut Lailatul Qadar, maknanya malam di mana ada pencapaian kepada tahap yang tertentu. Kita nak capai tahap yang tertentu ataupun kita mendapat sesuatu tahap yang telah tertentu. Baik, itu yang pertama dari segi makna al-qadar yang pertama. Yang kedua disebut ialah sesuatu yang setara dengannya, yang sama dengannya. Sesuatu yang sama dengannya. Baik. Katanya bila kita sebut Lailatul Qadar, malam al-qadar, ialah malam yang mana sesuatu yang memang cukup tanpa kurang, tanpa lebih. Itu dipanggil malam yang mana dia panggil satu malam yang mana tidak ada pengurangan aspek pahala dan tidak ada dari segi penambahan yang tidak ditentukan. Oleh sebab itu malam al-qadar, bila disebut malam al-qadar ialah itu dipanggil al-qadar, juga membawa makna sesuatu yang tidak lebih tak kurang. Sendat. Sama-sama sendat. Tak tahulah perkataan tu boleh digunakan ke tidak. Maknanya sesuatu yang cukup, yang tak lebih, yang tak kurang. Memang cukup. Baik. Yang ketiga, ini makna yang kita masih lagi bincang berkenaan dengan makna ataupun perkataan Lailatul Qadar itu sendiri. Yang pertama tadi kita sebut bahawa al-qadar ialah makna tahap kepada sesuatu. Bila sesuatu tahap tu sampai kepada dia punya tahap yang tertentu, itu dipanggil al-qadar. Yang kedua ialah sesuatu yang tidak lebih tak kurang. Memang sama-sama tu, sendak, ngam-ngam kata orang. Yang keseterusnya, yang ni yang biasa diguna pakai ataupun difahami oleh kita semua. Iaitu apa dia? Iaitu apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang sesuatu perkara. Allah tentukan, penentuan. Penentuan. Okey, kita ulang balik. Al-qadar ini yang pertama bermakna nilai kepada sesuatu. Nilai sesuatu. Yang kedua, al-qadar ni membawa makna sesuatu yang ngam-ngam, sesuai, sama sendat. Apa sajalah perkataan yang boleh digunakan pakai. Alhamdulillah. Jadi perkataan yang ketiga, makna yang ketiga ialah Waalaikumsalam warahmatullahi kepada semua sahabat-sahabat yang baru bersiaran bersama dengan kita. Saya alu-alukan alhamdulillah bersama dengan kuliah kita yang di bawah ditajuk oleh Surau Al-Barakah, Menara Bank Rakyat, insya-Allah. Jadi sama-sama kita kongsi ilmu hari ini. Baik. Jadi tuan-tuan boleh menyumbang untuk sumbangan-sumbangan tuan-tuan untuk aktiviti-aktiviti keagamaan dan juga aktiviti-aktiviti kebajikan yang dijalankan di bawah nama Surau Bank Rakyat ini, insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat, kita ulang balik. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut berkenaan dengan al-qadar ini, pertama ialah malam yang penuh nilai. Malam yang penuh nilai.
Kemudian malam yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang qada yang Allah Subhanahu Wa Taala putuskan. Baik. Dua perkataan. Ada yang dipanggil qadar, yang kita panggil juga dalam bahasa kita panggil takdir, penentuan. Yang kedua qada. Dua perkara ni, qada dan qadar. Kita kena beriman kepada qada dan qadar Allah SWT, takdir Allah. Kita kata beriman, yalah, sabar je lah. Sebab apa dia? Sebab tu dah jadi takdir. Dalam percakapan kita sebut tu dah takdir, sabar je lah. Tak ada siapa yang boleh melawan kehendak takdir. Kita sebut begitu. Baik. Jadi bila kita sebut takdir, ada qada. Dan dua bahasa Arab ni ada dua benda. Pertama takdir, yang kedua qada. Baik. Takdir, ulama berbeza pendapat. Mana satu maknanya ni? Takdir ke ataupun apa? Dalam satu riwayat disebut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ditanya, wahai Umar, bila berlaku satu wabak, penyakit, pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berlaku penyakit macam kita sekarang, corona. Masa zaman Umar penyakit taun berlaku, taun imbas, sehingga mengorbankan ramai para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in, sahabat-sahabat besar Nabi. Baik. Jadi bila Umar bin Khattab daripada satu tempat, Umar keluar daripada tempat tersebut ataupun tidak pergi ke tempat tersebut. Bila dah dengar berlaku satu wabak, maka Umar menjauhkan diri daripada tempat tersebut. Lalu sahabat dia ataupun kita panggil SU dia kata, wahai Umar, pasal kita lari daripada ni? Kita lari daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dah tentukan pada kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jawab apa dia? Nafirru min qada'illah ila qadarillah. Kita lari daripada qada Allah kepada takdir Allah. Lari daripada qada Allah kepada takdir Allah. Baik. Apa beza antara qada dan qadar? Jadi kita ni, kenapa saya kongsikan benda ni? Sebab perkataan Lailatul Qadar yang kita bincang tadi. Kita bincang ada 3 perkataan asas ataupun makna asas kepada Lailatul Qadar ini. Baik. Jadi kita sebut Umar, dia kata kita ni lari daripada qada Allah. Umar bila dia sebut, dia kata apa dia? Qada ialah apa dia? Qada ialah keputusan yang telah ditetapkan sebelum daripada ni. Kita ada, dia panggil garis panduan. Contohnya ada garis panduan. Itu garis panduan. Kemudian adanya pelaksanaan. Pelaksanaan itu dipanggil takdir. Garis panduan itu dipanggil qada. Baik. Jadi Umar kata kita lari daripada garis panduan yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Asalnya garis panduan itu kepada apa dia? Kepada keputusan pelaksanaan terhadap keputusan Allah. Ada satu keputusan, ada pelaksanaan. Ada satu penggubalan, ada satu pelaksanaan. Ini undang-undang yang telah digubal oleh Allah. Kemudian pelaksanaannya macam mana? Bila pelaksanaan, kadang-kadang pelaksanaan tu terkecuali daripada penggubalan ataupun guideline yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tentukan. Baik. Jadi Lailatul Qadar membawa makna malam yang Allah Subhanahu Wa Taala melaksanakan sesuatu keputusan-keputusan yang telah digubal sebelum daripada ini. Jadi malam tersebut juga adalah malam yang penuh dengan nilai. Sebab itu dipanggil Lailatul Qadar. Baik sahabat-sahabat, saya mengadu-alukan sahabat-sahabat semua untuk bersama dengan kita berkongsi berkenaan dengan Lailatul Qadar dan juga kelebihannya. Baik, itu dari segi makna Lailatul Qadar. Walaupun kita dah biasa dan kita pun dah tahu Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, malam Al-Qadar. Apa dia malam Al-Qadar? Malam takdir. Apa dia malam takdir? Apa yang Allah takdirkan? Apa yang Allah takdirkan? Baik. Jadi sahabat-sahabat dan jemaah yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, juga ada satu pandangan daripada pakar bahasa Arab yang bernama Al-Khalil bin Ahmad,
yang hidup pada tahun kurun pertama Hijrah ataupun kurun kedua Hijrah. Al-Khalil bin Ahmad adalah seorang pakar bahasa Arab yang mana kata beliau Al-Qadar ini juga membawa makna sempit. Al-Qadar ni kita kata malam Lailatul Qadar, malam yang sempit. Sempit. Ya Allah. Apa hal pula malam yang sempit? Nampak macam bercanggah kan? Nampak macam kita ni seolah-olah sempit kok mana pula amalan ni. Nah, saya turunkan sikit dia punya kamera ni tuan-tuan nampak macam tinggi sangat kamera ni. Baik. Jadi sahabat-sahabat, kita nak sebut apa dia? Disebut malam yang penuh dengan kesempitan. Sempit macam mana? Maknanya malam tersebut, kata Al-Khalil, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayat Al-Quran, wa man qudira alaihi rizquh, wa man qudira alaihi rizquh, sesiapa yang Allah sempitkan rezeki dia, maknanya rezeki dia tak luas. Qadar, ada yang Allah Subhanahu wa taala sebut yabsutu liman yasha'u wa yaqdir, Allah lapangkan, buka seluas-luasnya rezeki. Kemudian Allah ada orang yang Allah sempitkan rezeki. Jadi malam Al-Qadar ialah malam di mana sempit. Apa pula pertaliannya Ustaz ni? Pertalian antara malam tu sempit, bukan ke malam Al-Qadar ni malam yang kita penuh dengan keberkatan, pahalanya banyak. Sempit apanya lagi Ustaz? Baik. Dia punya penggunaan sempit kerana pada malam tersebut bumi ini amat sempit kerana dikerumuni, dipenuhi dengan para malaikat. Sebab tu dalam keadaan sempit, di merata tempat malaikat turun. Tanazzalul malaikatu waruh. Itu turun, tanazzal, turun. Perkataan bahasa Arab ni, kalau kita tengok, dia ada, apabila bertambahnya huruf dalam root word bahasa Arab, maka bertambahnya makna, berkembang makna. Daripada perkataan nazala, turun, daripada keluar perkataan tanazzala, keluar perkataan tanazzala. Tanazzala membawa makna turun, bersusun-susun, turun. Malaikat turun, bukan turun temurun. Turun temurun tu lain. Maknanya saling turun, pakat-pakat turun ramai-ramai sehingga penuh muka bumi, sempit, tak ada ruang. Sebab tu dipanggil malam Lailatul Qadar, malam di mana bumi ini sempit kerana dipenuhi oleh para malaikat. Allahu Akbar. Bila begitu membawa makna cukup besar malam tersebut. Baik. Sidang pendengar, sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan Al-Qadar dan juga kelebihannya. Malam Al-Qadar dan juga kelebihannya. Belum lagi kita sampai kepada perbahasan teras perbahasan, tapi kita masih lagi di perbahasan berkenaan dengan makna perkataan Al-Qadar. Ulang balik. Jadi secara umumnya Al-Qadar ini membawa makna pertama, nilai kepada sesuatu. Jadi malam Al-Qadar ialah malam yang bernilai, nilai kepada sesuatu. Yang kedua ialah malam di mana yang sama sendat, maknanya setara, sebanding. Apa yang kita buat tu, kita dapat yang tu. Kita buat ni, kita dapat ni. Itu malam Al-Qadar. Orang ni dapat bahagian ni, orang ni dapat bahagian ni. Tidak ada lebih, tak ada kurang. Allah tak berlaku zalim pada malam tersebut. Itu dipanggil Qadar. Yang ketiga, malam Al-Qadar ialah malam di mana Allah SWT tentukan, Allah SWT laksanakan penggubalan apa dia? Penggubalan perancangan, plan perancangan Allah SWT dilaksanakan pada malam tersebut. Telah diputuskan, kemudian ada pelaksanaan pada malam tersebut. Itu dipanggil Al-Qadar. Dan juga yang keempat, Al-Qadar ini juga membawa makna bahawa malam tersebut, malam yang cukup sempit, bumi cukup sempit. Daripada Al-Qadar maknanya sempit, bumi sempit kerana dipenuhi oleh para malaikat. Baik, alhamdulillah, selesai perbincangan kita yang pertama.
Perbincangan kita yang kedua ialah berkenaan dengan apa dia? Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Semua orang tahulah ayat yang famous. Biasanya kalau kita solat di surau, sebelum daripada ni alhamdulillah kita boleh solat di surau kan. Sekarang pun ada yang solat di surau tapi bukan berjemaah ramai-ramai yang memenuhi ruang di mana-mana. Ruang sekalipun. Malam tu pun sempit juga. Kita malam pertama Ramadan pun seolah-olah Lailatul Qadar, kerana boleh diistilahkan Lailatul Qadar kerana sempitnya ruang, tak ada tempat. Malam pertama tarawih, malam pertama, malam kedua, malam ketiga tarawih, semua tempat dipenuhi. Hatta sampai dekat dengan kolah surau pun orang ada solat dekat situ. Penuh. Masya Allah kan. Alhamdulillah. Baik, jadi sahabat-sahabat, Al-Quran menjelaskan tentang Al-Qadar ini ada beberapa ayat. Yang ayat yang famousnya yang kita sering baca ialah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkannya, iaitu Al-Quran, pada malam Al-Qadar. Baik. Jadi sahabat-sahabat yang bersiaran bersama dengan kita, sekali lagi saya alu-alukan sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, ayah-ayah, adik-adik, kakak-kakak semua untuk kita berkongsi ilmu pada tengah hari ini, insya-Allah. Baik. Kita bincang berkenaan ayat-ayat Al-Qadar, semua orang tahu. Itu ayat famous. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kalau ada yang tak hafal lagi surah ni, ya Allah, boleh mula hafalah. Tempoh PKP ni tempoh yang cukup berkesan untuk kita menghafal ayat-ayat Al-Quran. Gunakan walaupun sekarang ni kita dah pun ada dah terbuka sikit, boleh keluar sana keluar ke sini. Walau bagaimanapun, gunakan peluang di bulan Ramadan untuk hafal ayat-ayat tertentu. Baik. Dan katanya lagi, bismillahirrahmanirrahim, dalam surah Ad-Dukhan, Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebut Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkannya pada malam yang diberkati, iaitu Al-Qadar. Baik, ni tentang Al-Quran. Sinonim Al-Qadar ialah dengan Al-Quran. Sinonim Al-Qadar, bila sebut Al-Qadar, dia tak boleh lari, tak boleh dipisahkan dengan malam Al-Qadar. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala juga menyatakan Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Bila tu? Pada malam Al-Qadar. Baik. Ini antara 3 ayat yang menceritakan tentang Al-Qadar. Baik. Alhamdulillah. Di semua orang biasa baca dan juga biasa dengar ayat ni. Kemudian kita nak tengok lagi kelebihan. Inilah perbincangan kita tentang kelebihan yang ada pada malam Al-Qadar. Kelebihan dia. Yang pertama, kita sebut kenapa keistimewaan malam Al-Qadar ini. Malam Al-Qadar, kelebihannya, pertama, kata saya kutip daripada kitab yang disebut dalam Majalis Syahri Ramadan. Disebut apa dia? Kenapa malam tersebut malam yang cukup istimewa? Kerana pertama, kitab tersebut anzalahu al-alimul qadir. Kerana Allah yang turunkan. Al-Qadir, Allah yang maha apa dia? Yang maha berkuasa, yang maha bernilai. Allah yang penuh dengan nilainya, yang turunkan Al-Quran. Dan Allah turunkan apa dia? Satu kitab. Kitaban dza qadrin. Allah turunkan kitab yang penuh dengan nilai. Allahu Akbar. Pertama, perkataan, kalau kita boleh baca dalam bahasa Arab, ungkapannya cukup jelas, cukup hebat. Allah disebut apa dia? Anzalal azizul qadir za kitabin qad kitaban za, maafkan saya, kitaban za qadrin. Kemudian apa dia? Biwasitati malikin ذي قدر على نبي ذي قدر على أمة ذات القدر. Ini ungkapan yang cukup hebat dalam bahasa Arab, kalau kita boleh itu. Baik. Katanya apa? Okey,
Encik Yahya Kimi, alhamdulillah, terima kasih juga kerana sudi berkongsi dan juga sudi berada bersama-sama dengan kita pada hari ini. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain, Cahaya Mekah, alhamdulillah, waalaikumsalam, jelas. Baik, terima kasih. Katanya lagi, apa dia? Al-Qadar ini bernilainya malam Al-Qadar kerana apa dia? Kerana yang pada malam tersebut Allah yang Maha Agung, yang Maha bernilai, turunkan kitab yang penuh dengan nilai melalui perantaraan Jibril yang cukup tinggi martabatnya kepada Nabi yang cukup tinggi makamnya kepada umat yang cukup bernilai di sisi Allah. 5 perkara. Disebut apa dia? Anzalahul Azizul Qadir kitaban za qadri biwasitati malikin zi qadr ala nabiyyin zi qadr ala al-ummah zatul qadr. 5 perkara. Nilai dia apa dia? Kerana Allah turunkan kitab dengan melalui perantaraan Jibril ke atas Nabi Muhammad untuk umat di akhir zaman ni yang bernilai, bahkan yang dia panggil amat melebihi umat-umat yang lain. Baik, alhamdulillah. Jadi malam tersebut itu kelebihan, antara kelebihan yang disebut, dan juga kelebihan yang biasa kita dengar ialah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, baik. Sahabat-sahabat, 1000 bulan ini adalah minima. Semua kita tahu 1000 bulan adalah minima gandaan pahala yang Allah kurniakan kepada kita. Kalau kita katakan kalau 1000 bulan tu lebih kurang 83 tahun, 83 tahun lah. Nah, 83 tahun beramal. Kita sekarang umur saya 42. Umur tuan-tuan tak tahu berapa. Ya tak? Jadi kita pun tak tahu adakah kita akan capai umur 80. Itu pun kalau kita bermula daripada umur kita 1 tahun, kita beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi rasanya saya rasa dan yakin bahawa rata-rata kita bermula umur kita beribadat mungkin paling kurang umur 5-6 tahun. 5-6 tahun. Jadi kalau 83 tahun kita beramal minima gandaan pahala yang diberikan oleh Allah 83 tahun, ya Allah, itu dipanggil minima gandaan. Mungkin lebih lagi kerana Allah kata khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan 1000 bulan, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Membawa makna bahawa minima gandaan pahala yang Allah nak tawarkan pada malam tersebut bukannya 1000 bulan, bahkan lebih daripada itu. Baik, kalau kita tawaran kita sekarang ni pusil, tak? Walaupun mungkin apa sahaja yang berlaku bila ada sale, orang tak ingat dah. Tak heran dah apa yang berlaku, yang penting sale. Yang penting sale. Nah, jadi tuan-tuan, kalau ada sale kat mana-mana, sebab apa dia? Orang kejar sale pun kerana apa dia? Kerana mungkin kesempitan yang dia ada, mungkin keterbatasan wang. Nah, jadi jangan kecam mana-mana pihak. Jangan kecam mana pihak. Allah ada sale, terus lupa habis. Terus lupa habis apa yang dia buat sebelum daripada ni boykot lah, sebelum daripada ni. Janganlah kecam, tak apalah. Kerana setiap orang adanya keterbatasan yang tertentu. Baik. Walau bagaimanapun sahabat-sahabat semua, kita bincang berkenaan dengan kelebihan Lailatul Qadar ini. Baik. Jadi semua orang tahu kelebihan dia minima 83 gandaan pahala beribadah. Allahu Akbar. Lebih. Nah, bahkan lebih lagi. Kemudian lagi, soalan-soalan yang famous. Ustaz, kita ni macam mana ni? Nah, hari ni hari yang ke-20, 25. Malam ni malam yang ke-26. Makna kata kita ni dia kan malam yang ke-26, tuan-tuan. Tak malam yang keberapa kita ni? Tuan-tuan ingat lagi ke tidak malam yang keberapa kita ni? Wallahu alam, kita pun tak berapa nak ingat dia. Ada sesuatu. Baik. Jadi kita ini hari ini adalah malam yang ke-20, 26 dah kita, masya-Allah. Malam ni. Hari ni hari yang ke-25, nanti malam yang ke-26. Bermakna apa dia? Bermakna kita ni dah pun di akhir Ramadan. Di akhir
Ramadan. Mari kita lihat, beberapa perkara berkenaan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bilakah berlakunya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Baik. Hadis yang pertama, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashril awakhir min Ramadan wa yaqul taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Hadis yang pertama, saya ambil 2-3 hadis saja sebab berkenaan hadis Ramadan, hadis berkenaan Lailatul Qadar cukup banyak. Baik, yang pertama, Nabi SAW apabila menghampiri 10 malam terakhir Ramadan, baginda bersabda, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir bulan Ramadan. Jadi secara umumnya difahami bahawa Lailatul Qadar ini hanya ada pada bulan Ramadan. Ada ke Ustaz orang yang mengatakan Lailatul Qadar ni di luar Ramadan? Ada yang mengatakan bahawa Lailatul Qadar juga berlaku pada luar Ramadan. Sebagaimana disebut oleh Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih dan beberapa orang ulama lain, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibn Katsir dalam kitab tafsir beliau. Imam Ibn Katsir sebut apa dia? Imam Abu Hanifah dan beberapa orang ulama lain menyatakan bahawa diharapkan kemungkinan Lailatul Qadar juga berlaku pada setiap bulan. Seronok kita kan, setiap bulan. Kalau setiap bulan dapat apa dia? Dapat Lailatul Qadar 83 campur dengan 12 kali dengan 12 campur pula kali dengan 12 kali 83. Oi, banyak dah. Hampir 1000 hampir pada 10 100,000 kah? Hampir 100,000 dah tu. 100,000 10,000 tahun kita beramal. 10,000 tahun. Ya Allah, tak ada orang. Nabi Nuh pun 1000 tahun. Tuan-tuan pernah dengar kisah Nabi Nuh alaihissalam kan? Nabi Nuh Nabi Nuh alaihissalam pun umur dia 950 tahun. Nabi Daud alaihissalam pun, tuan pernah dengar kan, Nabi Daud alaihissalam pernah Adam alaihissalam bila dia tengok pada seorang nabi di alam tu, alam arwah, dia tengok cantiknya, ada satu cahaya apa semua tu. Nabi Adam pun tanya, wahai Allah, apa dia cahaya cantik tu? Lalu Allah SWT kata, itu adalah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud? Ya, dia adalah keturunan kamu. Oh, keturunan saya. Baik. Namun umurnya sekian-sekian, tak panjang umurnya. Tak panjang? Ya, tak panjang. Ya Allah, kesiannya. Daud yang cukup cantik dan tu, tak panjang umurnya, tak panjang. Lalu Adam AS kata apa dia? Wahai Allah, boleh ke tidak kalau aku nak bagikan hadiah umurku ini kepada dia? Umur Nabi Adam nak potong, kemudian letak kepada Nabi Daud AS. Allah kata boleh. Berapa tahun? Potong 40 tahun ataupun 60 tahun. Potonglah sebahagian umur Nabi Adam, dipotong, beri kepada Nabi tersebut. Lalu Nabi tersebut dipanjangkan umurnya. Allahu Akbar. Baik, itu. Dan Nabi Adam bila malaikat datang nak cabut nyawa dia, Nabi Adam kata apa dia? Bukankah katanya umur aku ni 1000 tahun, kenapa datang nak ambil nyawa dah? Tak sampai lagi 1000. Malaikat kata, wahai Adam, terlupa ke hari tu dah bagi dah kan? Usia kamu tadi dah bagi kepada salah seorang Nabi tu kan? Jadi dah habis dah lah. Tu dia. Sebab tu pernah Nabi sebut, fanasiya Adam wa nasiya dzurriyyatuh. Nabi Adam pernah lupa, oleh sebab tu kita sebagai keturunan Nabi Adam pun juga ada sifat lupa. Baik, sahabat-sahabat sedang jemaah. Walau bagaimanapun kita nak sebut apa dia, Imam Abu Hanifah juga mengatakan bahawa Lailatul Qadar ni bila berlaku? Bukan sahaja pada bulan Ramadan, bulan-bulan lain pun ada Lailatul Qadar menurut pandangan Imam Abu Hanifah. Tak, cuma kita jangan kecam lah. Kenapa? Apa hal pula nak? Sebab kebanyakan hadis-hadis yang disebut, kebanyakan hadis-hadis yang disebut berkenaan dengan Lailatul Qadar ini hanya berlaku pada bulan Ramadan saja. Kita jangan kecam sebab ulama ataupun mereka mempunyai pandangan dan juga istinbat hukum, pengambilan hukum daripada hadis-hadis yang tertentu. Baik, saya tak nak bahas berkenaan tu. Kita bahas apa dia? Lailatul Qadar Nabi sebut 10 malam terakhir. Baik, itu yang pertama. Ada seorang sahabat
Seorang sahabat dia tanya, wahai Rasulullah, 10 malam tu macam mana? 10 malam terakhir tu macam mana? Nah, bila sebenarnya 10 malam terakhir? Kalau kita ni kan, tanya juga lagi, nak detail sikit lagi lah, korek sikit lagi, bagi hint sikit. Bagi hint. Jadi seorang sahabat Nabi ni, dia pernah cerita kepada anak murid dia. Dia kata, aku pernah tanya Nabi SAW. Bila tanya Nabi, wahai Rasulullah, apa nama ni, 10 malam terakhir tu macam mana? Lalu Nabi SAW sebut apa dia? Carilah, dalam riwayat lain disebut, taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Ginilah kata Nabi, kamu semua cari Lailatul Qadar pada malam ganjil pada 10 terakhir Ramadan. Malam-malam ganjil pada 10 terakhir Ramadan. Okey. Kan? Baik. Jadi 10 terakhir Ramadan, malam-malam yang ganjil. Ada lagi sahabat, dia tanya lagi. Pada 10 malam terakhir itu maknanya kalau malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Baik. Sahabat ni tanya lagi. Kok lah ada hint baru kan? Tanya lagi, wahai Rasulullah, malam-malam ganjil tu yang mana tu sebenarnya? Jadi tanya lagi. Kemudian Nabi, sahabat tu bila dia tanya Nabi, wahai Rasulullah, malam yang ganjil 10 terakhir itu macam mana? Nabi SAW berubah muka Nabi. Sebab apa dia? Sebab orang dah bagi hint dah, berubah muka Nabi. Lalu Nabi SAW sebut apa dia? Taharrau man yataharraha falyataharriha. Siapa yang nak cari ni, maka cari fi sab'il awakhir min Ramadan. Gitulah kata Nabi. Kalau kau orang nak cari 7 terakhir bulan Ramadan. 7 terakhir. Dah nampak dah kan? Tadi daripada 10, kemudian malam ganjil. Kemudian kata Nabi 7 yang terakhir. 7 yang terakhir. Kalau 7 yang terakhir, maknanya bila tuan-tuan? Contohnya kalau bulan tersebut, ni sedikit perbincangan. Kalau bulan tersebut, bulan Ramadan ada 29 hari, 7 yang terakhir bermula bila? Sampai 29 kan? 29. Jadi kalau 29, 28, 26, 27, 26, 25, 24, 23, 23 aja. Bermula malam 23. Kan? Baik. Kalaulah malam tu Ramadan tu ada 30 hari. Ramadan tu ada 30 hari. Macam mana tuan-tuan? Jadi 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24. Malam 24 bermula. Kan? Jadi sahabat-sahabat, pengiraan ni ya Allah cukup rumit. Kalau kita nak tentukan cukup rumit. Saya ulang balik. Ulang balik. Maknanya Nabi kata carilah pada 7 malam yang terakhir. 7 malam yang terakhir. Kalau 7 malam yang terakhir, kalau bulan Ramadan berjumlah 29 hari, maka dia bermula malam 23. Kalau bulan Ramadan berjumlah 30 hari, dia bermula pada malam 24. Itu bagi mereka yang mana kita katakan kita rasa nak buat pada 10 terakhir itu agak kalut sikit, rasa agak panjang, agak berat, maka kita mula malam 23 ataupun malam 24. Baik. Allahu Akbar. Jadi sahabat-sahabat, sebelum kita tutup ni, kita tengok dulu sampai kepada kita kata-kata daripada Imam Al-Ghazali sebagaimana yang disebut dalam kitab Al-Jauharul Mauhub wa Munabbihatul Qulub karangan Syekh Ali Kutan. Kutan tu sebelah kampung saya lah. Saya Wakaf Baru. Kutan tu Wakaf Baru. Jadi pengarang dia nama Syekh Tok Wan Ali Kutan. Dia karang kitab Al-Jauharul Mauhub wa Munabbihatul Qulub. Katanya dalam kitab tersebut,
Imam Ghazali menyatakan kaedah. Walaupun kita belik dalam kitab-kitab Imam Ghazali tak jumpa. Tapi disebut bahawa Imam Ghazali rahmatullah alaih menyatakan kaedah. Ini hanya kata-kata pengalaman dia. Dia kata apa dia? Saya nak ambil satu saja. Sekiranya awal Ramadan adalah pada hari Jumaat ataupun hari Rabu, maka Lailatul Qadar biasanya pada malam 27. Saya ulang balik. Ini nukilan daripada kata-kata Imam Ghazali, bukan satu bentuk kita panggil satu konkret, tidak, tapi disebut pengalaman-pengalaman yang dilalui oleh beliau. Kita ulang balik. Dinukilkan Imam Ghazali menyatakan bahawa malam Lailatul Qadar jika awal Ramadan bermula pada hari Jumaat, 1 Ramadan hari Jumaat, maka Ramadan ataupun Lailatul Qadar ialah pada malam 27. Ya, kita panggil malam 7 likur, malam 7 likur. Baik. Kemudian lagi ditambah pula ada kaedah yang disebut dinukilkan, katanya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya oleh kerana Allah SWT sebut inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri khairun min alfi syahr. Allah sebut sebanyak 3 kali Lailatul Qadar dalam surah Al-Qadar, dan perkataan Lailatul Qadar itu ada 9 huruf, maka 9 huruf dikali dengan 3 kali lafaz tadi. Allah sebut Lailatul Qadar 3 kali dalam surah Al-Qadar, dan setiap lafaz Al-Qadar, Lailatul Qadar ada 9 huruf, maka 9 kali 3 jawabnya 27. Jadi sebab itulah kebanyakan kalau kita tengok negara Arab, biasanya malam 27 penuh, padat. Pasal apa dia? Pasal bagi mereka Lailatul Qadar 27 je. Walaupun ada riwayat-riwayat hadis yang lain menyatakan ada malam 24, ada malam 21. Tak, ada riwayat-riwayat tersebut. Walau bagaimanapun, riwayat yang paling kuat ialah 10 yang terakhir malam ganjil. Carilah yang mana tidak ada. Mungkin hanya ni disebut pengalaman-pengalaman. Dan dinukilkan juga katanya Abu Hasan Asy-Syadzuli menyatakan bahawa berpandukan kepada panduan guideline yang dinyatakan oleh Imam Ghazali, aku merasakan bahawa apa dia? Merasakan tidak pernah luput daripada dapat Lailatul Qadar. Macam mana dia boleh tahu Lailatul Qadar? Okey. Macam mana boleh tahu Lailatul Qadar? Kita tak tahu Lailatul Qadar macam mana, sehinggalah Lailatul Qadar tu berlalu daripada kita. Sunatnya bila kita duk rasa malam tu Lailatul Qadar, sunatnya jangan duk cerita pada orang. Tulis di Facebook pula, alhamdulillah malam tadi cukup hening, cukup rasa sayu, cukup rasa, dan pagi ni matahari terbit, maka kemungkinan malam tadi Lailatul Qadar. Oh, cerita kita. No, tak ada orang boleh tu. Tak? Mungkin ada tanda-tanda malam Lailatul Qadar disebut dalam hadis Nabi. Nabi sujud pada waktu pagi tu, solat subuh dalam keadaan tanah yang lembap basah. Begitu juga disebut tentang apa dia, matahari terbit dalam keadaan suram gitu, tak panas pada hari tersebut. Begitu juga kita rasa malam tu rasa tenang aja. Tidak ada berlakunya dipanggil apa nama, tahi bintang, meteor, tak ada. Itu disebut dalam hadis-hadis Nabi tentang tanda-tanda dan juga alamat berkenaan dengan Lailatul Qadar. Itu hanya tanda-tanda, itu hanya alamat. Wallahu alam. Jadi apa yang kita perbincangan berikutnya, kita dah bincang apa makna Lailatul Qadar, kita dah bincang kelebihan Lailatul Qadar, kita dah bincang bila berlaku Lailatul Qadar, dan kita dah bincang apa tanda Lailatul Qadar. Seterusnya kita nak bincang apa yang boleh kita buat pada malam Lailatul Qadar. Sekiranya kita duk rasa ni tenang malam ni, tak pernah lagi rasa tenang macam ni. Kadang-kadang ada orang rasa berat nak bangun malam tu. Ada duk rasa malam Lailatul Qadar dah agaknya berat nak bangun malam ni. Berbanding malam-malam lain, malam ni yang paling berat nak bangun. Maka kemungkinan Lailatul Qadar, katanya lah menurut pandangannya. Tapi kalaulah kita duk rasa tenang pada malam tersebut, kita rasa tenang, maka Aisyah pernah bertanya pada Nabi SAW. Aisyah kata, wahai Rasulullah, kalaulah malam tu aku duk rasa malam Lailatul Qadar, apa yang aku nak buat? Apa tuan-tuan? Nabi ajar satu amalan yang mampu dilakukan oleh semua orang, tidak ada yang tercicir.
tidak ada golongan yang tercicir untuk mendapat Lailatul Qadar. Apa dia? Semua kita tahu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Engkau Maha Pemaaf dan juga Engkau suka kepada kemaafan, maka maafkanlah daku. Baik. Jadi Nabi ajar benda ni amalan yang mana boleh dilakukan oleh semua orang. Sama ada anda dalam keadaan suci, wanita yang dalam keadaan period, siapa-siapa saja dalam keadaan sakit tak boleh nak bangun, tapi mulutnya masih lagi boleh menggerakkan bibir, dia punya masih lagi mampu untuk menyebut doa ni, memohon keampunan daripada kemaafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi sahabat-sahabat, saya rasakan bahawa perbincangan kita sudah menghampiri kepada akhirnya. Sebelum akhirnya juga saya nak kongsikan dengan tuan-tuan berkenaan dengan malam-malam kita yang terakhir bulan Ramadan ini. Malam-malam kita yang terakhir dalam bulan Ramadan berbaki mungkin berapa malam saja lagi, 5 malam saja lagi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak kongsikan berkenaan dengan firman Allah dalam surah Fatir. Allah Subhanahu Wa Taala pernah nyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafainahu min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalikal fadlul kabir. Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa dia? Kemudian kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba yang dipilih di kalangan mereka. Yang kami dah pilih hamba. Jadi apabila Allah pilih hamba itu, Allah pilih siapa yang mewarisi kitab ni, siapa yang mewarisi Al-Quran, kita semua umat Islam. Tapi Allah sebut di kalangan umat Islam itu, faminhum zalimul li nafsi, ada mereka yang menzalimi diri mereka. Zalim, tak beramal, tak heran pun. Lailatul Qadar, tak ada heran lah. Ada orang duk kejar Lailatul Qadar, orang duk bincang Lailatul Qadar, orang duk sebut tentang Lailatul Qadar, kelebihan Lailatul Qadar. Tak heran lah dia. Nah, zalimul li nafsi. Dia tak heran, dia buat kerja dia je, kerja dunia dia. Tak ada kaitan dengan agama pun tak buat. Wa minhum muqtasid, dan ada yang pertengahan. Dengar, dah ambil cakna, kadang-kadang dia rasa rajin, dia bangun. Kadang-kadang dia rasa malas, dia tak bangun. Kadang kalau dia rasa nak buat, dia buat. Rasa tak nak buat, biasa aja. Muqtasid, pertengahan. Tak? Depan pun tidak, belakang pun tidak. Biasa, relax aja. Wa minhum sabiqun, golongan yang ketiga. Sabiqun bil khairat, mereka yang sentiasa mengejar kebaikan. Jadi tuan-tuan, Allah sebut zalikal fadlul kabir, itulah kelebihan yang cukup besar. Jadi kita ni dalam mengharungi saat-saat akhir Ramadan, Lailatul Qadar ini, maka kita boleh pilih nak yang mana antara tiga ni. Nak mereka yang zalimul li nafsi, yang tak hirau, tak indahkan tentang malam-malam Lailatul Qadar, malam-malam kelebihan dalam Islam ini, malam-malam bulan Ramadan, ataupun kita nak buat acuh tak acuh aja. Tak heran tak heran aja, nak buat tak nak buat biasa aja, tak ada feeling pun. Ataupun sabiqum bil khairat, kita sentiasa mendepani dalam isu-isu kebaikan dalam bulan Ramadan, mencari gandaan pahala, grab peluang yang ada. Kita boleh pilih mana yang kita nak. Wallahu alam tuan-tuan. Terima kasih sekali lagi kerana sudi untuk bersiaran bersama dengan saya pada tengah hari ini. Moga-moga hari-hari yang kita lalui baki Ramadan ini masih lagi kita membuat-buat, kerana inilah pecutan terakhir kita, kerana innamal a'mal bil khawatim. Pemenang ataupun perkiraan terhadap sesuatu amalan ialah penamatnya macam mana. Jadi pemenang sesuatu pertandingan adalah kita tengok bila dah game, end game macam mana. Kalau kita tengok dia panggil apa nama ni, Avengers, Infinity War, kemudian dia ada end game, penamatnya macam mana. Maka kita nak tengok penyudahnya kita macam mana. Adakah kita lemah longlai dengan penyudah, ataupun kita nak penyudah yang cukup gram, yang cukup besar, yang dialu-alukan dengan kita sebut apa dia, ya Allah, terimalah Ramadan daripada kami. Bila kita serahkan Ramadan, terutama contohnya kalau kita serahkan anak yang kita asuh, kita nak ibu bapa tadi, kita sebagai pengasuh,
kita sebagai warga yang buka tadika taska, bila kita serahkan anak-anak mereka, maka mereka dalam keadaan bangga. Ya, puas hati pusat asuhan ni, puas hati pusat anak asuhan dan juga jagaan ni. Jadi kita nak, kita serah Ramadan, Allah berpuas hati dengan kita dan Allah terima Ramadan daripada kita. Moga-moga perkongsian ini memberi manfaat untuk kita bersama. Lebih-lebih lagi kepada saya yang berbicara ini, aku qouli hadza. Terima kasih kepada semua yang sudi bersiaran bersama dengan kami di surau Al-Barakah ini. Moga-moga kita juga dalam masa sama kita sudi infakkan harta kita sumbangan kepada surau Al-Barakah ini. Wallahu alam. Kepada nombor ataupun dia panggil yang tertera tu, kita boleh hubungi mereka ataupun kita infakkan sedikit sumbangan kepada mereka. Wallahu alam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.